Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 November bersama saya Kemilia Nur Azlan. Pemberi maklumat yang mendakwa memiliki bukti video skandal rasuah melibatkan 8 adun telah berkongsi rakaman audio kepada Malaysia Kini. Rakaman itu merujuk kepada seorang ahli politik yang dikatakan membincangkan rasuah yang diterimanya untuk menyokong projek di negerinya. Klip itu dipercayai diekstrak daripada salah satu daripada 8 video yang mahu diserahkannya kepada SPRM. Dalam klip itu terdapat 2 suara di mana suara seorang ahli perniagaan telah diubah secara digital untuk menyembunyikan identitinya. You bagi saya pun berpasal juga. 200, 150. 200, 200,000, 200,000, 100,000. Ya. 500 saja. 500 saja. Pasal itu saya sudah pakai untuk saya punya bahagian punya meeting hari itu saya buat besar lah. Pemberi maklumat tersebut enggan menamakan ahli politik berkenaan tetapi mendedahkan bahawa durasi video itu lebih panjang. 8 video yang telah dilihat oleh Malaysia Kini memaparkan adun yang berbeza yang dikatakan membincangkan rasuah yang diterima berkaitan projek yang sama. Sabtu lalu, Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan seorang pemberi maklumat berkenaan kes klip video beberapa adun membincangkan rasuah telah berjumpa dengan pegawai Suruhanjaya itu pada 30 Oktober lalu. Terdahulu, pemberi maklumat yang memiliki bukti video tersebut telah menghantar surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini bagi meminta perlindungan sebelum membuat laporan kepada SPRM. Surat tersebut yang disediakan oleh Peguam Muhammad Izwan Azmi mendakwa jumlah suapan keseluruhan adalah RM4 juta dan melibatkan 8 adun serta seorang pemimpin tertinggi negeri. Sabtu lalu, Malaysia Kini melaporkan terdapat 8 video menunjukkan adun berbeza menerima ratusan ribu ringgit untuk menyokong projek syarikat tertentu. Bercakap kepada Malaysia Kini, pemberi maklumat tersebut menyatakan kebimbangan bahawa bukti yang diserahkannya mungkin digunakan SPRM terhadap dirinya. Individu itu yang identitinya dirahsiakan berkata, dia telah berusaha selama 2 minggu untuk mendapatkan jaminan perlindungan bertulis daripada SPRM. Permintaan tersebut bagaimanapun ditolak SPRM dengan alasan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat hanya sah jika pemberi maklumat tidak terlibat dalam kesalahan. Mengulas perkara itu, Ahli Parlimen Bukit Gelugur Ram Kapal Singh berkata, tiada sebab untuk SPRM tidak memberi perlindungan kepada pemberi maklumat itu. Sementara itu, Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menggesa pemberi maklumat tersebut untuk memberikan bukti dan nama adun yang terlibat sebelum akhir sidang Parlimen agar perkara itu dapat dibangkitkan di Dewan Rakyat. Sementara itu, seorang bekas menteri berkata SPRM boleh memulakan siasatan skandal rasuah dengan laporan maklumat pertama mereka sendiri. In the first place, an investigation body like the police or MACC, customs and all that, the first information report, which is essential to commence investigation, can be done by the officer of that body. MACC officer, for example, can lodge a first information report on this scam, and that will enable MACC to commence investigation. You don't even need the Whistleblowers Act. Why don't they do it? Sempena ulang tahun Malaysia Kini yang ke-25 mulai sekarang hingga 30 November, anda boleh melangan atau memperbaharui pakej Malaysia Kini anda dengan diskaun 25%. Klik link dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Taikun perniagaan Vincent Tan mempertahankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di tengah kontroversi pemilihan U-Mobile sebagai pengendali 5G kedua negara. Tan selaku pengerusi U-Mobile menegaskan Sultan Ibrahim telah menjadi pemegang saham syarikat itu sejak 2015, jauh sebelum baginda menjadi agung. Dalam kenyataan yang disiarkan Business Today semalam, Tan turut menggesa sebarang komen berkaitan agung dibuat secara bertanggungjawab dan berasaskan fakta. Sultan Ibrahim yang juga Sultan Johor merupakan pemegang saham kedua terbesar U-Mobile dengan 22.3% pegangan.
Pemegang saham terbesar Straits Mobile Investments, sebuah syarikat dari Singapura, akan mengurangkan pegangan dari 48.3% kepada 20%. Ini berpotensi menjadikan Sultan Ibrahim sebagai pemegang saham terbesar. Menurut Tan, U-Mobile mempunyai kemampuan setanding Celcom, Digi dan Maxis dengan liputan rangkaian 95%. Terdahulu, SKMM menyatakan U-Mobile dipilih berdasarkan faktor seperti rancangan perniagaan, rekod aduan, kepuasan pelanggan dan pencapaian infrastruktur. Bagaimanapun, SKMM tidak menjelaskan bagaimana bidaan U-Mobile mengatasi syarikat telekomunikasi yang lain. Sementara itu, Vincent Tan juga mengkritik pentadbiran bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana cuba mewujudkan monopoli 5G menerusi Digital Nasional Berhad DNB. Tan mendakwa langkah itu membawa risiko kepada wang pembayar cukai dan sebaliknya tiada dana awam akan digunakan dalam jaringan U-Mobile. Dalam satu sidang media di Parlimen hari ini, Ahli Parlimen Bersatu Wan Saiful Wan Jan memberi amaran kepada Tan agar kekal dalam dunia perniagaan dan tidak mencampuri urusan politik. Vincent mesti ingat bahawa rakyat Malaysia pada bila-bila masa boleh memboikot servis yang diberikan oleh U-Mobile dan ini akan memberikan kesan terus kepada syarikat beliau. Saya nasihatkan Vincent Tan agar kekal dalam dunia perniagaan dan jangan sekali-kali cuba masuk dalam dunia politik. Dia kena sedar sedikit. Vincent Tan, kamu kena sedar di mana tempat kamu dan tempat kamu bukan dalam dunia politik Malaysia. Isu yang saya timbulkan ialah mengenai takbir urus, mengenai ketelusan, mengenai kemampuan U-Mobile dan yang pentingnya juga ialah mengenai kelestarian syarikat GLC milik rakyat. Saya tak menyentuh kepribadian pemilik U-Mobile. Tetapi jika Vincent mahu berkelakuan biadab, jangan terkejut jika ada orang yang membuka pekung beliau dan ahli keluarga dia sendiri nanti. Dalam sidang media sama, Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu turut mencabar ahli perniagaan tersebut untuk mengumumkan jumlah peningkatan saham yang dimilikinya selepas kerajaan mengumumkan pemberian spektrum 5G kepada U-Mobile. Ketua Whip Pembangkang Taqiyuddin Hassan mendakwa Menteri Undang-Undang Azlina Othman Said mengelirukan Dewan Rakyat. Ia berhubung mengenai interaksi mereka minggu lalu berkaitan adendum titah yang mencadangkan penahanan rumah Najib Razak. Memetik Hansard 6 November, Setiausaha Agung PAS itu berkata, Azlina mengelirukan Dewan Rakyat berhubung interaksi mereka mengenai adendum titah yang di Pertuan Agong yang mencadangkan penahanan rumah ke atas bekas Perdana Menteri Najib Razak. Jadi bagi saya, Yang Berhormat Menteri Undang-Undang telah mengelirukan Dewan. She misled the House. Dan ini adalah satu contempt, satu penghinaan kepada majlis. Ini melibatkan integriti saya. Dia kata saya tak tahu, bekas Menteri Undang-Undang tak tahu. Walaupun dia kata saya lebih berakal daripada dia. Jadi saya nak Dewan ini menetapkan bahawa Yang Berhormat Menteri untuk menjaga integriti dia dan juga integriti Dewan, sekurang-kurangnya menjelaskan perkara yang sama. Bahawa Sekretariat kepada Lembaga Pengampunan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya adalah bahagian Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, bukan Kementerian Wilayah Persekutuan. Pada Rabu lalu, Azlina menegaskan kepada Taqiyuddin dia tidak terlibat dengan Lembaga Pengampunan kerana Menteri yang bertanggungjawab adalah Menteri Wilayah. Sementara itu, Ahli Parlimen Beluran Ronald Kiandi menjelaskan bahawa pembangkang tidak berhasrat untuk merujuk Azlina ke Jawatan Kuasa Hak dan Keistimewaan Parlimen. Speaker mempunyai kuasa untuk meminta menteri untuk memberi penjelasan di Dewan ini. Rather than kita file komplain, bertulis dan sebagainya. Jika diangkat dan dimaklumkan kepada Dewan bahawa terdapat percanggahan dari segi kenyataan dan jawapan menteri, Speaker boleh memanggil menteri dan membuat penjelasan di dalam Dewan ini. Itu merupakan tindakan yang lebih akrab, lebih pendek prosesnya. Cadangan itu diterima oleh Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul dan memaklumkan dia akan melihat fakta perkara itu sebelum membuat keputusan. Prerogatif perlembagaan yang di-Pertuan Agong untuk mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak tidak boleh dipersoalkan di mahkamah. Itu keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini bagi menolak permohonan Badan Peguam Malaysia. Badan Peguam sedang memohon kebenaran mahkamah untuk mencabar nasihat Lembaga Pengampunan
bagi pengurangan hukuman Najib pada 29 Januari lalu. Nasihat itu mengurangkan hukuman Najib dari 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit kepada 6 tahun penjara dan denda 50 juta ringgit bagi kes SRC International. Hakim Mahkamah Sivil Ahmad Kamal Mat Syahid berkata, tindakan Undang-Undang Badan Peguam adalah tidak wajar kerana prerogatif agung dan proses nasihat lembaga pengampunan adalah hal yang sama. Sehubungan itu, Hakim tidak bersetuju dengan hujah Badan Peguam bahawa ia hanya mencabar nasihat lembaga pengampunan dan bukan budi bicara agung. Ketika ditemui media selepas prosiding, Peguam Badan Peguam Zainur Zakaria berkata, dia akan menunggu arahan sama ada untuk merayu ke Mahkamah Rayuan. Gobind Singh Dio tidak perlu melepaskan jawatan menteri walaupun tewas dalam pemilihan DAP Selangor, kata Setiausaha Agongnya Anthony Loke. Menurut Loke, meskipun keputusan tersebut sesuatu yang mengejutkan, namun Gobind menerimanya dengan hati terbuka. Menteri Digital Gobind Singh Dio gagal mendapat tempat dalam jawatan kuasa DAP Selangor susulan pemilihan parti peringkat negeri semalam. Sebagai pengerusi DAP Selangor pada penggal lalu, Gobind merupakan satu-satunya menteri yang gagal terpilih dalam jawatan kuasa tersebut. Ketika ditemui pemberita selepas pengumuman keputusan, Gobind bagaimanapun dilihat menerima kekalahan itu dengan tenang. But as far as I'm concerned, I congratulate all of them and whatever it is I can do to assist, I will help. Still work together with them and I wish them well. Adun Kinrara dan juga Exco Kerajaan Negeri Selangor Eng Zihan dipilih menjadi pengerusi DAP Selangor yang baru dan Ahli Parlimen Kelang V. Ganabati Rao sebagai timbalannya. Ketika ditemui pemberita semalam, Eng mengakui bukan tugas mudah untuk menggantikan Gobind sebagai pengerusi DAP Selangor yang baru. Dan penghargaan setinggi-tingginya diberi kepada Gobind Singh kerana telah banyak menyumbang kepada DAP Selangor selama 2 penggal beliau menjadi pengerusi DAP Selangor. Seperti pilihan raya negeri, kita sapu bersih semua kerusi DUN dan semua kerusi parlimen. Dan baru-baru ni PRK KKB juga kemenangan yang besar. Dan juga beliau juga berjaya membantu DAP Selangor mendampak satu exco dalam kerajaan negeri Selangor daripada 3 kepada 4. Yang inilah semua sumbangan yang besar daripada Gobind. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.